Saya teruskan kepada soalan. Saya akan ada beberapa soalan dahulu, tapi dalam masa yang sama buat pendengar yang ada apa-apa soalan untuk diajukan pada Dr. Nurul Yakin, boleh tulis saja di komen di Facebook Live dan kita akan sampaikan kepada Dr. Nurul Yakin selepas inilah. Okey, so saya masuk dengan soalan saya dulu. Soalan pertama, ramai orang salah faham cakap lelah, semput, cakap penat dan kemudian dia kata dia ada asma. Sedangkan mungkin dia ada penyakit lain yang di mana kebanyakan rakyat Malaysia kita suka rakyat Malaysia kita diagnose sendiri yang mereka tu ada asma. Secara ringkasnya boleh Dr. Yakin explain sikit pada umum apa itu asma sebenarnya? Okey, jadi memang betul ya Dr. Ain, kalau kita jumpa pesakit di klinik kan, bila dia susah nafas je, doktor saya rasa saya semput lah, mak ayah saya semuanya semput kan, boleh tanya kan. Lepas tu bila kita berbincang lebih lanjut, betul ke mak ayah awak ni semput? Pada umur berapa tahun mula semput tu? Oh, dia orang dah umur 70-an baru semput. Lepas tu doktor kata jantung ni pun lemah juga. So kita pun dah mula confuse, ini asma ke ataupun heart failure ataupun lemah jantung je. Sebab kadang-kadang pesakit yang ada masalah lemah jantung di mana ada masalah paru-paru berair, mereka juga mengalami masalah susah nafas ya, dan boleh ada masalah bunyi wheezing juga, bunyi pernafasan yang berdehit ya. Jadi kekeliruan mudah berlaku di kalangan masyarakat kita ya, sama ada semput ini adalah kerana penyakit paru-paru ataupun penyakit jantung ya. Jadi mungkin kalau kita boleh jelaskan dengan lebih jelas mengenai asma itu sendiri ya. Jadi sebenarnya penyakit asma ini adalah satu penyakit yang melibatkan saluran pernafasan kita ya. Jadi bila kita bernafas, kita sebenarnya menggunakan beberapa struktur dan organ di dalam sistem kita ya. Mula-mula daripada hidung, terus ke tekak, terus ke saluran pernafasan dan terus ke paru-paru ya. Bila kita bercakap mengenai asma, ia adalah sebenarnya penyakit yang berkisar dengan saluran pernafasan kita yang menghubungkan antara hidung tekak dan paru-paru ya. Jadi di saluran ini berlaku satu proses yang kita panggil inflammation ataupun keradangan ya. Jadi bila keradangan ini berlaku di saluran pernafasan kita ya, terdapat kahak yang akan terbentuk ya di celah-celah saluran pernafasan ini, dan kahak itu boleh menyumbat saluran pernafasan ini ya. Ketika radang ini berlaku juga ya, otot saluran pernafasan kita menjadi tebal ya. Otot menjadi tebal dan otot-otot di saluran pernafasan ini juga menjadi constricted ataupun mengecut ya. Jadi dahlah ada kahak, dinding menjadi menebal, dinding mengecut lagi. Jadi itulah menyebabkan saluran pernafasan seakan-akan tersumbat ya, menyebabkan bunyi berdehit ataupun wheezing sound itu dihasilkan, ataupun bunyi seperti anak kucing ya, macam macam tu kan bunyi dia. Jadi itu adalah antara simptom-simptom penyakit asma yang disebabkan oleh berlaku keradangan di sepanjang saluran pernafasan kita ya. Jadi saya harap jelas ya penerangan tentang apa itu penyakit asma ya, iaitu satu penyakit yang melibatkan saluran pernafasan kita, di mana pesakit ada simptom seperti bunyi berdehit ya, bunyi pernafasan berdehit, sakit dada, susah nafas, rasa dada ketat ya. Jadi mungkin sedikit sebanyak itu dulu Dr. Ain. Okey, saya just nak ulang balik. Sebenarnya betul, semput penat boleh jadi banyak perkara dan saya rasa input penting sekali kita nak bagi tahu adalah jangan self-diagnose, jangan diagnose sendiri. Sila berjumpa dengan doktor. Mungkin saya dah nampak ada soalan di sini. Mungkin Dr. Yakin pun boleh nampak kan, soalan dia berbunyi kalau dah ambil ubat 6 biji prednisolon, berapa lama gap untuk ambil set dos seterusnya? Okey, jadi ini kita perlu lihat tentang keadaan pesakit ya. Sekiranya pesakit telah mengambil 6 biji prednisolon, biasanya kita akan prescribe ya, kita akan berikan ubat 6 biji prednisolon untuk dimakan selama 5 hari ya. Kebiasaannya setelah tamat tempoh 5 hari memakan 6 biji prednisolon, pesakit akan merasa lega, serangan asmanya akan selesai, dan sekiranya sudah tidak ada apa-apa simptom ya, tidak perlu mengambil lagi 6 biji prednisolon tersebut ya. Namun begitu, sekiranya telah pun selesai 5 hari kos 6 biji prednisolon itu, tetapi masih lagi simptom tu tak selesai ya. Jadi kita perlu kaji, kita perlu lihat dan teliti apa sebenarnya punca asma ini tidak selesai ya. Adakah terdapat gangguan jangkitan kuman yang tidak selesai ya, ataupun mungkin ada diagnosis lain yang mengganggu penyembuhan asma tersebut. Kebanyakannya pesakit asma yang tidak selesai ini ya, kebiasaannya mereka ada masalah lain. Contohnya mereka juga ada mempunyai masalah lemah jantung, masalah paru-paru berair,
ataupun masalah kencing manis tidak terkawal, ataupun masalah buah pinggang tahap akhir yang memerlukan dialisis. Jadi mereka ini ada comorbidities ataupun penyakit kronik yang kita perlu selesaikan juga. Jadi kita perlu kaji, ya. Setiap pesakit mempunyai kadar penyembuhan yang berbeza-beza. Ada pesakit yang sembuh dengan segera, ada pesakit yang lambat sembuh. Jadi kita perlu lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan serangan asmanya ini tidak selesai, dan ketika itulah baru kita tentukan apakah langkah-langkah yang seterusnya. Okay. Tadi dah ada kita punya penanya tanya pasal ubat lah. Salah satunya adalah steroid lah kan. Kita kata masa acute, pasal serangan asma itu tersendiri. Tapi ada ubat asma yang lain, contohnya macam inhaler atau ubat sedut, ada banyak sangat jenis. Mungkin boleh Dr. Yakin cerita secara ringkas jenis inhaler yang ada sebenarnya untuk rawatan asma ni. Okey, jadi sebenarnya kita ada dua jenis inhaler. Ya. Yang pertama kita panggil inhaler pencegah ataupun preventer. Yang kedua adalah inhaler pelega ataupun reliever. Kebiasaannya kalau kita lihat masyarakat kita banyak menggunakan inhaler pelega ataupun reliever yang berwarna biru itu tadi. Itu adalah salbutamol, ya, ataupun Ventolin kebiasaannya, ya. Dan inhaler pencegah ini, ya, mengandungi komponen seperti inhale corticosteroid, ya, long acting beta agonist, ya. Jadi inhaler pencegah ini ada banyak warna. Kebiasaannya yang digunakan adalah warna merah dan warna oranye, ya. Tapi sekarang ini kita lihat ada juga yang warna pink, ada juga yang warna hijau dan sebagainya, ya. Tapi kebiasaannya kalau kita lihat ramai pesakit menggunakan inhaler yang berwarna merah ataupun oranye sebagai pencegah dan warna biru sebagai pelega, ya. Jadi kalau kita lihat fungsi mereka ini sebenarnya sangat berbeza, ya. Kalau inhaler pelega ini dia hanya melegakan simptom untuk beberapa minit atau beberapa jam kerana ianya adalah short acting, bererti memberikan kesan sementara, ya. Mungkin sehingga 6 hingga 8 jam, ya, ataupun mungkin kurang daripada itu, ya. Sedangkan inhaler pencegah ini fungsinya adalah untuk mencegah serangan asma itu daripada berlaku, ya. Jadi ini bertahan lebih lama, ya. Kebiasaannya boleh bertahan lebih daripada 12 jam, ya, dan mungkin sehingga 24 jam bergantung kepada jenis-jenis inhaler pencegah yang kita gunakan, ya. Jadi mungkin setakat yang itu dulu, ya, secara ringkas Dr. Ain tentang perbezaan antara dua jenis inhaler ini. Okey, ada yang kita dengar inhaler biru, selalunya kita sebagai rescue lah, kan, ataupun pencegah, preventer tadi ada banyak warna. Ada juga kes pesakit yang tak disiplin guna inhaler ni, jenis yang dia memang ada ubat preventer tapi bila dia tak pakai pun, bila penat atau lelah baru dia guna yang rescue tu saja, yang warna biru tu saja. Apa komen Dr. Yakin untuk yang macam ni? Okey, jadi kita perlu melihat, ya, tahap-tahap asma seseorang pesakit, ya. Kita sebenarnya ada 5 tahap asma, ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, ya. Tahap 1 adalah tahap yang paling ringan dan tahap 5 adalah tahap yang paling kritikal, ya. Jadi kalau tahap 1, ya, sekiranya tahap 1 ataupun mungkin tahap 2, ya, mungkin ada pesakit yang hanya menggunakan pelega bila perlu, ya. Mungkin itu tidak perlu terlalu dirisaukan, tetapi sekiranya pesakit adalah jenis asma tahap 3, 4 dan 5, ya, itu kita perlu memastikan pesakit perlu menggunakan pencegah setiap hari, ya. Sekarang ini kita melihat guideline ataupun rawatan yang terkini kalau kita melihat dari segi kajian-kajian di seluruh dunia yang menunjukkan bahawa even pesakit asma seawal tahap 1 dan 2 pun boleh menggunakan rawatan inhaler pencegah untuk memastikan asma terkawal dengan lebih baik, ya. Jadi mungkin ada pesakit asma yang risau sekiranya terpaksa bergantung dengan inhaler seumur hidup, ya. Jadi mereka takut ketagih, ya, takut terlalu bergantung, ya. Jadi sebenarnya inhaler ini tidak akan menyebabkan ketagihan, ya. Dia bukan macam rokok ataupun vape yang ada nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan. Inhaler ini tidak akan menyebabkan ketagihan, bahkan sekiranya anda memastikan penggunaan inhaler, terutamanya inhaler pencegah tadi, digunakan secara rutin yang baik, ya, ini boleh membantu anda untuk kembali melakukan aktiviti kehidupan seperti orang-orang normal yang biasa, ya. Dan setelah asma terkawal dengan baik, ya, penggunaan inhaler tadi boleh kita kurangkan. Seterusnya kemungkinan boleh kita hentikan sekiranya asmanya telah berjaya dikawal dengan baik, ya. Jadi ada pesakit-pesakit yang pada awalnya mungkin perlu menggunakan secara rutin, tetapi setelah asmanya terkawal mungkin kita boleh perlahan-lahan taper down, kurangkan dan akhirnya boleh kita hentikan melihat kepada kawalannya. Yang paling penting kita perlu lihat di sini apakah tujuan kita menggunakan inhaler tersebut, ya. Yang paling penting tujuan kita gunakan inhaler adalah supaya kita boleh melakukan aktiviti kehidupan seperti biasa, ya. Apa gunanya kalau kita
hidup dengan keadaan termengah-mengah ya, tanpa menggunakan inhaler ya. Sebab kita kata saya tak nak guna inhaler sebab saya tak nak bergantung dengan inhaler, saya tak nak ketagih dengan inhaler. Tapi selalu ambil MC, selalu tak dapat pergi kerja, selalu ponting kelas sebab tak dapat pergi sekolah sebab selalu susah nafas. Jadi itu adalah kualiti kehidupan yang kita tidak mahu untuk pesakit asma kita. Kita mahu semua pesakit asma kita boleh menjalani hidup sehari-hari seperti orang lain ya. Boleh belajar macam biasa, boleh pergi kerja setiap hari ya. Jadi sebab itulah penting untuk kita tekankan pentingnya penggunaan inhaler ini untuk mencapai tahap kawalan asma yang baik. Dan apabila tahap kawalan asma itu baik, mereka boleh melalui kehidupan sehari-hari seperti orang-orang lain. Sebenarnya bukan yang paling penting untuk pesakit asma tahu, kita perlukan kualiti hidup yang bagus. Kan? Macam Dr. Yakin cerita tadi, ada yang sampai tak boleh pergi kerja, datang untuk MC. Yang tu bukan kita punya target lah. Lebih-lebih kalau anak-anak sekolah kita yang didiagnose dengan asma, disebabkan oleh asma yang tidak terkawal, dia boleh tak pergi sekolah, so masalah pembelajaran. Ada juga yang macam kita kata pembesaran dia tak bagus lah sebab dia ada chronic disease in the first place ataupun penyakit asma yang tidak terkawal. Dalam masa yang sama untuk siapa-siapa yang mendengar, kalau apa-apa nak tanya soalan lagi boleh teruskan bertanya supaya ini kesempatan yang kita ada untuk bertanya terus dengan pakar kita, Dr. Nurul Yakin. Okey, berbalik kepada masalah dengan ketagihan. Mitos mengenai ketagihan terhadap inhaler. Ada beberapa pesakit saya pun di lapangan, di klinik kesihatan yang diorang percaya yang ambil ubat makan, oral, prednisolone ataupun kadang-kadang diorang ambil oral salbutamol. Dan diorang rasa yang tu lagi selamat daripada inhaler. Malah ada pesakit yang memang takut betul nak ambil inhaler ni. Apa komen Dr. Yakin untuk itu? Jadi ini mungkin satu salah faham ya yang perlu kita perbetulkan ya, satu persepsi yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat ya, kerana mereka mungkin tidak faham situasi sebenar yang berlaku ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tablet prednisolone ini ya, ianya sekiranya kita ambil dengan kuantiti yang berpanjangan ya. Macam saya pun ada beberapa pesakit asma yang dikata bila saya makan prednisolone asma saya okey. Jadi setiap minggu saya kena ambil prednisolone ni. Kalau tak saya akan susah nafas ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya risiko ataupun side effect tablet prednisolone ini sebenarnya tidak baik ya jika digunakan dalam jangka masa panjang ya, kerana prednisolone yang berlebihan ya yang digunakan secara jangka masa panjang boleh melibatkan banyak komplikasi. Contohnya boleh menyebabkan masalah tulang rapuh ya ataupun osteoporosis, osteopenia, boleh menyebabkan gastric ulcer ya, boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, boleh menyebabkan kencing manis tak terkawal ya, boleh menyebabkan kegemukan ya, boleh menyebabkan masalah kulit nipis dan sebagainya. Jadi kita tak nak komplikasi yang tidak sepatutnya berlaku ini berlaku kepada pesakit asma kita ya. Dah lah ada masalah asma ya. Bila dia ambil prednisolone secara tak terkawal pula boleh ada side effect yang lain pula ya. Jadi sebab itu penggunaan inhaler ini sangat penting ya. Kerana inhaler walaupun menggunakan steroid, kandungan steroid dalam inhaler tersebut adalah sangat rendah ya. Tidak setinggi tablet steroid yang diambil secara ubat tablet. Kerana apabila kita mengambil tablet steroid ya, kandungannya yang tinggi itu boleh masuk ke dalam badan kita, pergi ke sistem pendarahan ya dan memberi kesan pada organ-organ lain. Tetapi kalau kita menggunakan inhaler yang mengandungi steroid, ya, steroid tersebut hanya pergi kepada paru-paru sahaja ya, dia tidak akan pergi kepada organ-organ lain ya. Dia tidak akan menyebabkan masalah gastric ulcer, darah tinggi, kencing manis, tulang rapuh dan sebagainya. Malah dia akan menyembuhkan paru-paru yang ada radang tadi ya. Jadi sebab itulah pengambilan inhaler ini sangat penting ya, terutamanya inhaler pencegah ya. Kerana komponen steroid di dalam inhaler pencegah tadi boleh merawat, boleh menstabilkan keradangan yang berlaku di saluran pernafasan tadi ya. Jadi we treat the root cause ya, kita merawat puncanya. Sedangkan jika kita hanya bergantung pada inhaler pelega ataupun inhaler biru tadi, dia hanya melegakan sementara sahaja, dia tidak merawat punca ya. Jadi mungkin kita perlu betulkan salah faham tentang tablet lebih berkesan daripada inhaler ya. Sebenarnya yang paling penting adalah inhaler pencegah. Itu adalah rawatan utama untuk asma sebenarnya ya. Buat tablet ya, mungkin tablet salbutamol sebenarnya jarang diguna pakai. Kalau kita lihat guideline ataupun kandungan rumusan rawatan terbaru untuk asma yang terbaru, kita sebenarnya sudah tidak mengamalkan pemberian tablet salbutamol tadi ya. Pemberian tablet steroid hanya diberikan untuk pesakit yang sedang mengalami serangan asma ya. Untuk pesakit yang stabil tetapi asmanya tidak terkawal, mungkin kerana simptomnya masih tidak terkawal, penggunaan inhaler pencegah adalah sangat-sangat penting.
Betul. Apa yang saya nak emphasize, saya rasa nak emphasize ataupun tekankan kepada pendengar kita, mitos mengatakan ubat lebih bagus daripada inhaler adalah sangat salah. Malah ubat membawa side effects yang lebih buruk berbanding inhaler. Kalau kita boleh fikirkan paru-paru yang masalah, kenapa nak bagi ubat tu merata-rata kan? Yang ni memang hanya pada paru-paru sahaja. Okey, ada soalan daripada kita boleh utarakan pada Dr. Yakin daripada Red Roses. Doktor, kenapa kahak sentiasa ada sedangkan dah ambil inhaler biru pelega bila perlu, lega sekejap sahaja? Adakah kahak terjadi kesan daripada pemakanan? Saya juga, daripada pemakanan. Saya juga ambil yang color merah setiap pagi dan malam. Saya tak pasti maksud dia tu apa. Botol pertama dah nak habis. Oh, maksudnya inhaler tu dah nak habis lah. So, saya emphasize, saya pun betul pada soalan saya sebab saya rasa saya tak faham sangat. Okay. Basically dia nak tanya kenapa kahak sentiasa ada walaupun dia dah ambil inhaler biru dan dia juga ada ambil inhaler merah juga. Dan dia compliance lah, maksudnya dia ada ambil pagi dan malam juga. Apa komen Dr. Nurul Yakin? Okey, jadi seperti yang kita pernah jelaskan pada peringkat awal tadi, apakah definisi asma? Apa itu penyakit asma? Ya? Jadi asma adalah satu penyakit keradangan di saluran pernafasan di mana memang akan ada kahak terbentuk disebabkan proses keradangan tadi. Ya? Jadi mungkin kahak yang dialami oleh Puan Red Rose ataupun Cik Red Rose tadi, ya, sebenarnya itu adalah manifestasi penyakit asma itu sendiri. Ya? Itu adalah bermaksud penyakit asma tidak terkawal. Ya? Sebab itulah kahak itu sentiasa ada. Ya? Jadi walaupun dah ambil inhaler pelega, walaupun dah ambil katanya ada ambil juga inhaler yang color merah ya, jadi mungkin dia pun ada mengambil pencegah juga ya, kemungkinan lah kalau dilihat dari segi descriptionnya ni ya, color merah setiap pagi dan malam. Jadi ini lebih menunjukkan kemungkinan Red Roses ini mempunyai asma tahap 2 ya. Tapi walaupun sudah mengambil rawatan untuk asma tahap 2, nampak simptomnya tidak terkawal dengan baik. Bererti sebenarnya mungkin Red Roses ini sedang mengalami asma tahap ketiga ya, di mana mungkin memerlukan inhaler yang lebih advance ya, di mana mungkin memerlukan selain daripada inhaler pencegah ya yang mengandungi inhale kortikosteroid ataupun steroid pencegah tadi, mungkin juga perlukan penambahan ubat long acting beta agonist ataupun ubat jangka panjang yang boleh membantu membukakan saluran pernafasan yang sentiasa tersumbat ataupun yang masih lagi tersumbat walaupun telah menggunakan inhaler ya. Bererti mungkin ini bukan tahap 2 tetapi asma tahap 3 yang memerlukan rawatan tambahan ya. Kita setiap peringkat asma itu kita ada rawatan-rawatan yang kita boleh add on, yang kita boleh tambah untuk mengoptimiskan ataupun memperbaiki asma kontrol seseorang. Jadi mungkin untuk Red Roses ini saya cadangkan berbincang dengan doktor yang merawat ya tentang simptom yang sedang dihadapi ya. Walaupun dah ambil inhaler pencegah warna merah setiap hari, warna biru kerap ambil tapi masih ada kahak, bererti asmanya masih belum terkawal dengan baik, maka perlu upgrade kepada rawatan untuk tahap 3, mungkin perlu menambah komponen long acting beta agonist di dalam bentuk inhaler yang mungkin color yang lain ya. Dan juga kita ada ubat-ubatan lain ya, contohnya kita ada tablet Montelukast ataupun Singular di mana ia boleh membantu menstabilkan saluran pernafasan tadi, dan kita boleh juga mungkin menambah theophylline ataupun Nulin. Jadi kita ada banyak contoh-contoh option rawatan untuk asma ini untuk kita tambah baik kualiti kehidupan pesakit asma kita. Ada satu lagi soalan daripada Red Roses yang saya rasa perlu diperbetulkan. Adakah kahak terjadi kesan daripada pemakanan saya? Komen Dr. Nurul Yakin? Okey, jadi kalau kita lihat asma ini boleh di-trigger ataupun boleh diterukkan oleh beberapa faktor ya. Antaranya mungkin pemakanan ya. Ada setengah orang bila dia minum ais minuman berais, minuman sejuk ataupun makan aiskrim ataupun makan orange ataupun buah-buahan citrus ataupun makan makanan pedas ya, ataupun terdedah kepada aircon, terdedah kepada habuk, terdedah kepada asap rokok, boleh trigger simptom asmanya menjadi semakin teruk ya. Jadi environmental trigger tadi ataupun food ya, some people mungkin emosi ya, boleh juga menyebabkan asma menjadi teruk, serangan asma menjadi tidak terkawal. Jadi sebagai pesakit asma anda perlu kenal pasti apakah mungkin faktor-faktor yang boleh menyebabkan simptom asma anda menjadi tidak terkawal. Jadi mungkin Puan Red Rose tadi mungkin pemakanan anda ya mungkin aiskrim ke ya, mungkin buah limau ke ya. Saya ada pesakit yang setiap kali dia makan buah limau dia akan dapat serangan asma. Jadi dia dah kenal pasti. Jadi pun dia tak makan buah limau dah. Jadi setiap orang berbeza-beza dia punya trigger dia. Jadi perlu kenal pasti kerana kemungkinan pemakanan memang boleh memberi kesan kepada serangan asma tersebut. Okay. Itulah setiap pesakit asma tu sebenarnya berbeza. Okay. Ada yang trigger dia, jadi pesakit asma tu sendiri kena pasti dan berjaga-jaga
sebab salah satu rawatan asma adalah mengelakkan trigger itu sendiri. Satu lagi saya rasa mitos lah, ada banyak juga rakyat masyarakat kita kata asma ni tak serius, tak boleh maut-maut pun. Apa pendapat Dr. Yakin, dan mungkin Dr. Yakin boleh kongsi juga kisah sebenar pesakit asma yang consider nak menunjukkan betapa seriusnya asma tu sebenarnya. Okay, jadi ini adalah satu salah faham yang sangat-sangat bahaya ya. Asma sebenarnya boleh membunuh ya. Walaupun kita lihat asma ni, ramai orang berpendapat tak perlu risaulah asma ni. Kita kan ada inhaler, bawa je inhaler tu ke mana-mana, pakai inhaler tu okey lah tak perlu risau. Jadi ini adalah satu kefahaman yang sangat salah ya. Dan sebagai doktor pakar paru-paru ya, saya sudah banyak lihat kes-kes kematian yang disebabkan asma ya. Kematian yang sebenarnya boleh dielakkan ya. Sebenarnya pesakit asma ni maut itu sebenarnya boleh kita cuba elakkan sekiranya kita boleh kawal pesakit asma ni dengan baik ya. Saya mungkin boleh kongsikan satu kes yang sangat menyedihkan ya, berlaku kepada salah seorang pesakit saya yang baru berumur 11 tahun ya. 11 tahun ya, seorang budak lelaki 11 tahun. Beliau mempunyai asma yang tidak terkawal dengan baik ya, hanya menggunakan pelega sahaja, pelega yang warna biru tu ya. Dia bawa pelega ini ke mana-mana ya. Satu hari dia bermain futsal dengan kawannya ya. Setelah bermain futsal dia mula rasa susah nafas ya, susah nafas. Lepas tu dia pun pakailah inhaler biru dia. Dah pakai 2 sedut tak lega juga. Pakai 3 sedut tak lega juga. So dia dah tahu dah, biasanya kalau pakai 3 kali sedut ni tak lega, dia memang kena ambil nebulizer kat klinik. So dia masa tu dia dengan kawan dia, dengan mak kawan dia pun bergeraklah, cakap okey lah ini asma tak settle ni dengan inhaler. Jom pergi klinik ambil nap jap, lepas tu should be okay ni kan. Lepas tu kebetulan traffic jam sangat teruk masa tu ya. Sampai ke klinik yang terdekat ya, muka dah jadi biru ya, bibir dah jadi biru, muka dah jadi biru. Klinik pun kata, oh kami tak boleh nak rawat pesakit asma yang dah kritikal macam ni, anda perlu ke hospital, ni perlu bantuan pernafasan ni, kat klinik kita ni kita tak ada alat-alat nak bagi bantuan pernafasan tu, pergi ke hospital segera, pergi ke hospital segera. Kalau bagi nebulizer pun memang tak boleh settle asma ni. So mereka pun bergeraklah ke hospital pula dengan kereta kan. Dengan traffic jamnya dan sebagainya, I think 5 ke 10 minit ke 20 minit baru sampai ke hospital ya. Sampai ke hospital memang dah terlambat lah ya. Sampai ke hospital memang tekanan darah tak boleh dibaca ya. Nadi pun dah tak dapat dibaca ya. Memang oksigen pun dah tak dapat dibaca ya. Kira kita dah pronounce brain death ya, bererti masa itu memang otak sudah mati ya. Otak kita ini sangat sensitif. Sekiranya kekurangan oksigen, even secepat 8 minit kurang oksigen je dah boleh menyebabkan kematian otak ya. Jadi ini yang telah berlaku kepada kanak-kanak tadi ya. Sampai jadi hospital memang dah asystole, maksudnya tekanan darah dah tak boleh baca, nadi pun dah tak dapat baca. Buat CPR ya, jadi memang kita punya protokol apabila pesakit yang kita tak dapat nak baca tekanan darah, tak dapat nak nadi dah tak ada, kita cepat-cepat buat CPR, kita nak cuba revive balik, kita nak cuba kembalikan nadi tersebut, kita nak cuba kembalikan tekanan darah tersebut ya. Biasanya kita buat CPR ni dalam 15 ke 20 minit macam tu. Kita buat CPR sekali round. CPR 20 minutes tak dapat revive, check balik tak dapat juga. Okay, kita try another round of CPR sebab dia masih muda lagi ya. Try another round of CPR, still tak dapat juga, tak dapat nak revive. Tekanan darah tetap tak dapat baca, nadi tetap tak dapat baca. Bila check mata, dilated, maksudnya bila mata tu dah kembang, maksudnya memang fungsi otak memang dah gone lah. Jadi memang kita pun terpaksa pronounce death, cakap kita pun terpaksa beritahu kepada ibu kawan pesakit tadi, minta maaf anak tak dapat diselamatkan ya. Kebetulan masa tu parents budak-budak tu pun baru sampai ya. Memang meraung-raung lah dekat emergency tu. Mak ayah dia memang tak dapat nak terima kenyataan. Yelah, pagi tadi tu anak baru je pergi main futsal, sihat ya. Tiba-tiba petang dah mati kan. Memang diorang tak boleh nak terima kenyataan ya. Jadi kita kata okey tak apa, kita tengok macam mana, kita observe dulu dekat ICU. Basically kita nak bagi peluang untuk parents untuk accept the situation ya, untuk dia process the information ya. Kadang-kadang diorang tengah shock, jadi kita bagi tempoh untuk mereka terima keadaan, and then kita akan buat another brainstem testing the next day kan. Jadi memang brainstem testing memang the next day pun dah confirm by few specialist, cakap ini memang brain death ya. Kita pun dah buat MRI brain, otak memang dah tak function ya. Jadi clinically memang anak sebenarnya yang umur 11 tahun tu memang dah tiada ya.
Jadi memang parents sangat depressed, tak boleh terima ya, setiap hari adik-beradik dia datang ya, parents dia datang bawa kasut bola pesakit tadi letak dekat atas katil ICU pesakit tadi ya, berharap supaya miracle boleh berlaku keajaiban, brain death dia boleh settle, dia boleh terbangun balik kan. Parents pun kata, doktor saya tengok dekat TV tu ada yang dah koma bertahun-tahun, lepas 8 tahun dia boleh bangun balik, agak-agak anak saya ni boleh tak jadi macam tu kan. Lepas tu kita cakap unfortunately this is not the case lah, ini bukan koma yang biasa, ini adalah brain death, memang otak dah mati. Jadi bila otak dah mati, eventually organ-organ lain juga akan mati. Dan punca kenapa otak ini mati tadi adalah kerana kekurangan oksigen disebabkan penyakit asma yang tidak terkawal tadi. Ya, sekiranya kalaulah masa boleh diputar ya, kalaulah budak ini tadi ya, parents dia mungkin mempunyai awareness ataupun kefahaman yang lebih jelas tentang asma, mereka faham pentingnya penggunaan inhaler pencegah tadi ya, kemungkinan kematian ini boleh dielakkan ya, kemungkinan pelajar ini tadi masih bersama-sama dengan kita ya. Jadi sebab itulah saya sangat mengharapkan ya agar masyarakat kita lebih sedar bahawa pentingnya untuk mengawal penyakit asma ini tadi ya, kerana pesakit asma tidak sepatutnya mati ya, kerana asma boleh dikawal dengan baik ya, dengan syarat penggunaan inhaler ini perlu dititik beratkan, terutamanya inhaler pencegah ya. Jadi ini mungkin adalah salah satu daripada banyak cerita-cerita tentang pesakit asma yang sangat menyedihkan. Dalam muda 11 tahun kan, meninggal dunia tanpa disangka-sangka ya. Jadi saya harap cerita ini dapat memberi pengajaran kepada parent-parent di luar sana untuk memastikan ya penggunaan inhaler di kalangan pesakit asma ini dijaga dengan baik. Betul. Saya rasa tu kisah yang sangat sedih lah. Cuba bayangkan kita, maksudnya ibu bapa yang dah menjaga anak tu 11 tahun. Dan macam cerita Dr. Yakin tadi kan, pagi sihat, boleh main futsal lagi. Maksudnya bukan tak sihat lah kan, dah boleh main futsal kan. Suddenly jadi macam tu kan. Okay. Mungkin kita boleh, sebenarnya kalau berbalik pada kita kait dengan cerita tadi, sebenarnya orang asma ni boleh senaman atau tidak, Dr. Nur Yakin? Sebab ada mitos kata, oh tak boleh senaman kot sebab takut paru-paru punya masalah kan? Jadi sebenarnya untuk pesakit asma, mereka boleh bersenam ya, tetapi perlu melihat kepada kategori serangan asmanya itu ya. Melihat kategori asma itu adalah kategori 1, 2, 3, 4 ataupun 5 ya. Dan melihat asmanya ini adalah asma yang terkawal ataupun tidak terkawal ya. Sekiranya asmanya masih di tahap tidak terkawal ya. Tidak terkawal ini maksudnya masih perlu menggunakan inhaler pelega ya, lebih daripada 3 puff seminggu ya. Masih mempunyai daytime symptoms, maksudnya pada waktu siang rasa sempur ya, rasa susah nafas ya, ada batuk yang teruk ya, mempunyai masalah wheezing ataupun bunyi pernafasan berdehit ya, bererti asma tidak terkawal. Sekiranya asma tidak terkawal, jadi ketika itu tidak boleh melakukan senaman, kerana ketika itu mungkin senaman boleh menerukkan lagi simptom tersebut. Namun begitu untuk pesakit asma yang sudah terkawal dengan baik ya, bererti penggunaan inhaler yang kurang daripada sekali seminggu ya, tidak ada daytime symptoms, maksudnya pada waktu siang mereka boleh ke sekolah, boleh bekerja dengan biasa ya, boleh menjalani kehidupan seperti orang biasa ya. Pada waktu malam pula tak ada nighttime symptom ya. Nighttime symptom contohnya terbangun pada waktu malam sebab batuk-batuk ataupun susah nafas ya, ataupun tercekik pada waktu malam ya, bunyi berdehit ya. Jadi sekiranya tidak ada daytime symptom, tidak ada nighttime symptoms ya, penggunaan inhaler yang sangat minimal, inhaler pelega yang sangat minimal, jadi asma ini terkawal dengan baik. Jadi pesakit asma yang terkawal dengan baik, mereka sebenarnya boleh lakukan senaman seperti orang-orang biasa ya. Bahkan ada kajian yang menunjukkan senaman berenang ya, berenang adalah antara senaman yang baik untuk pesakit asma ya. Namun begitu anda juga boleh melakukan senaman yang lain ya, contohnya mungkin jogging ya, brisk walking ataupun badminton. Lihatlah pada kawalan asma anda. Sekiranya asma anda terkawal dengan baik, sebenarnya anda boleh melakukan apa juga jenis senaman ya. Namun begitu ada juga pesakit asma yang asmanya ini boleh di-trigger oleh senaman ya. Ada orang yang bila dia buat aktiviti fizikal dia akan cepat rasa semput, rasa susah nafas. Jadi untuk pesakit asma tadi mereka boleh menggunakan inhaler pelega dalam 15 ke 20 minit sebelum bersenam ya. Jadi berbincang dengan doktor yang merawat anda, tentukan adakah asma ini kawalannya baik ataupun tidak, dan adakah asma anda ini tahap 1, 2, 3, 4 ataupun 5 ya. Sekiranya asma anda terkawal dengan baik dan sekiranya asma anda mungkin tahap 1 atau 2, sebenarnya tidak ada masalah untuk bersenam seperti biasa. Kalau boleh saya tambah sikit, memang salah satu punca asma juga disebabkan oleh berat badan juga kan Dr. Yakin? So kadang-kadang dengan penurunan berat badan tu membantu juga dari segi paru-paru punya function. So saya tak naklah mitos tu menyebabkan
pesakit asma tak nak senaman, tapi yes, berbalik kepada kawalan asma itu sendiri dan bertanya balik kepada doktor yang merawat lah. Okey, seterusnya macam tadi kisah kanak-kanak 11 tahun tadi, dia pun tahu sendiri, dia tahu kalau dia pam sekali, lepas tu pam kali kedua, pam kali ketiga tak okey, maksudnya dia tanda dah kena pergi ke hospital. Kalau boleh Dr. Yaki cerita sikit, apa tanda-tanda lain yang pesakit asma perlu tahu atau kita panggil sebagai red flag lah untuk mereka pergi mendapatkan rawatan, pergi ke kecemasan ataupun klinik untuk rawatan. Okey, betul ya. Dr. Ain ni memang kita panggil warning sign ataupun red flags, berarti tanda-tanda amaran yang memang tak boleh dah ni, tak boleh duduk rumah dah, tak boleh bergantung kepada inhaler, kena segera ke hospital untuk dapatkan rawatan nebulizer ataupun mungkin perlu injection ya. Injection untuk tindakan ubatan yang lebih pantas ya. Jadi antara red flags ataupun warning sign-nya adalah kalau kita lihat pesakit asma itu mula bercakap dalam sepatah perkataan ya. Kalau macam contohnya kita bercakap dengan laju je, maksudnya dalam sekali keluar cakap tu terus dalam beberapa ayat kita boleh cakap ya. Tapi untuk pesakit asma yang perlu ke hospital, mereka mungkin termengah-mengah, nak cakap pun perlu sepatah-patah. Contohnya, saya perlu pergi ke hospital. Ini memang nak kena pergi hospital teruslah ya, sebab dia bercakap dalam bentuk patah-patah perkataan ya. Kalau orang yang asma yang terkawal, dia bercakap dalam bentuk full sentences, satu ayat penuh ya. Kalau anda lihat mungkin anak anda mula bercakap dalam bentuk sepatah perkataan ya, terhenti-henti, satu patah perkataan kena berhenti nafas, satu patah perkataan lain kena berhenti bernafas. Maksudnya memang nak kena pergi hospital terus ya. Kemudian anda juga boleh lihat sekiranya ada yang ada pulse oximeter ataupun check oksigen dekat rumah. I think sejak COVID pandemik ni ramai orang dia ada pulse oximeter kat rumah, dia nak check kan. Jadi pulse oximeter tersebut boleh kita lihat sekiranya oksigennya kurang daripada 95%, bererti itu memerlukan bantuan oksigen ya. Jadi segera ke hospital sekiranya level oksigen menunjukkan kurang daripada 95%. Dan juga anda boleh lihat mungkin dari segi keadaan dada ya. Kalau lihat dada pesakit berombak-ombak ya, nampak dia punya penggunaan otot-otot di leher ya, di bahagian dada ya. Kalau kita tengok kanak-kanak tu, kita tengok dada dia berombak-ombak, maksudnya dia sudah mula bekerja keras untuk bernafas ya, maksudnya nafasnya sudah tidak stabil, perlu segera ke hospital untuk bantuan pernafasan ya. Selain itu kita juga boleh melihat mungkin bibir menjadi pucat ya, menjadi biru ya, mungkin kuku jari pun jadi biru pucat ya. Jadi itu adalah antara tanda-tanda perlu segera ke hospital. Dan kalau mungkin ada orang yang ada check blood pressure kat rumah ya, dia check tekanan darah mula rendah ya, kurang daripada mungkin 90 bawah 60, normal patutnya 120/80 ya. Kalau dah less than that, itu juga antara tanda-tanda perlu jabatan kecemasan segera. Mungkin dah perlu masukkan bantuan mesin pernafasan pun sebab dah sangat-sangat kritikal ya. Jadi mungkin itu juga ya. Dan kalau kita boleh kira kadar pernafasan seseorang ya, orang yang normal dalam masa 1 minit kadar pernafasannya adalah antara 18 hingga 20 pernafasan seminit ya. Tetapi kalau kita timing, tengok dalam masa seminit kadar pernafasannya sampai 30, 40 pernafasan seminit. Maksudnya itu memang sangat-sangat kritikal, kena segera pergi ke jabatan kecemasan di hospital berdekatan. Jadi mungkin itu dulu Dr. Ain ya. So kalau saya boleh summarykan balik, maksudnya dari segi percakapan, oksigen, pulse oximeter, dari segi pernafasan daripada luaran, kalau boleh kira respiratory rate ataupun pernafasan dalam minit tu lagi bagus, dan pucat, dan itu antara tanda-tanda dia lah. Yang lagi satu tekanan darah. Tapi saya rasa basis of it, apa yang nampak kanak-kanak itu lebih lain daripada yang lain dah perlu dapatkan bantuan lah. Okay, salah kita ada satu soalan daripada Aida. Assalamualaikum, doktor, mohon penjelasan mengenai penggunaan ubat batuk yang sesuai untuk asma budak. Mungkin Dr. Yakin boleh cerita lebih lanjut lagi? Okey, jadi saya sebenarnya adalah doktor pakar paru-paru untuk orang dewasa ya. Jadi mungkin tentang kanak-kanak ini saya tidak berapa arif ya, tapi mungkin kalau untuk orang dewasa kita ada banyak jenis ubat batuk yang kita boleh berikan ya. Kita ada ubat batuk untuk mencairkan kahak, kita ada ubat batuk untuk mengeringkan kahak ya. Kita ada ubat batuk untuk kurangkan batuk tersebut. Ya, jadi bergantung kepada jenis-jenis batuk. Ada orang yang batuknya kering, bermaksud bila dibatuk dia tak ada kahak ya. Jadi mungkin kita boleh bagi cough suppressant, maksudnya
ubat untuk stopkan batuk tu ya. Ada orang yang dia batuk, dia ada kahak tapi kahak dia tak boleh nak keluar, dia rasa stuck kat sini ya. Jadi kita boleh berikan ubat batuk yang berbentuk pencair kahak untuk memudahkan kahaknya dikeluarkan ya. Ada orang yang mungkin mempunyai masalah batuk yang kahaknya sangat banyak, kahaknya boleh lendir ya. Jadi kita boleh berikan ubat untuk mengeringkan kahak. Jadi kita ada beberapa jenis ubat batuk. Jadi bergantung kepada jenis batuk yang dihadapi, kita boleh berikan ubat batuk. Untuk kanak-kanak tu mungkin kalau Dr. Ain ada pengalaman merawat kanak-kanak kot ya, family medicine dirawat kanak-kanak sekali kan, boleh mungkin kongsi juga kot sikit-sikit. Ya. Kalau saya boleh tambah sikit, sebenarnya bawah paling penting untuk kanak-kanak kita kena tahu punca batuk tu. Lebih-lebih kalau bawah 2 tahun memang tak ada ubat batuk ya. Saya nak emphasize banyak kali, bawah 2 tahun memang tak ada ubat batuk. Memang ada setengah tempat di swasta dia bagi, tapi sepatutnya klinik swasta ada bagi, tapi sepatutnya bawah 2 tahun sepatutnya tak ada ubat batuk. Adalah setengah yang mempraktikkan memberi sirap salbutamol tapi tak direkomendkan. Kalau ikut guideline yang latest pun tak disarankan lah. So berbalik kepada punca kenapa dia batuk. Contoh kalau puncanya disebabkan oleh jangkitan kuman pada paru-paru, kita bagi ubat antibiotik. Kalau disebabkan masalah pernafasan, kadang-kadang kita macam bronchitis, ada memerlukan kadang-kadang kita bagi nebulizer salbutamol. Ada juga setengah kes yang sangat jarang tapi selalunya yang perlu pun di start oleh doktor pakar kanak-kanak, di start juga inhaler. Tapi sangat jarang ataupun punca-punca lain lah. Paling penting bila ada batuk dan sesama, dapatkan rawatan lah. Selain daripada tu sekarang virus lah. Kebanyakan sebenarnya kanak-kanak disebabkan oleh virus influenza dan kemungkinan besar memang memerlukan rawatan untuk kita berbincang lebih lanjut. Tapi kanak dia mengikut kategori. Bawah 2 tahun memang tak ada ubat batuk, atas 2 tahun yang tu yang kita kena bincang sama dia kemungkinan besar dia ada asma kalau benda tu berkerap yang mungkin memerlukan kita start ubat inhaler tu lah. Itu mungkin boleh menjawab soalan Puan Aida buat masa sekarang. Nanti kita, apa-apa pun erti kata lain rujuk pada doktor. Okay. Okay, saya rasa ada satu lagi soalan daripada kita punya pendengar. Saya severe asma dan ada bronchiectasis. Saya juga ada batuk kronik berpanjangan. Pakar respi saya baru saja stopkan injection omalizumab sebab ia tak berkesan. Asma makin teruk dan alergik teruk. Plan akan datang dari pakar saya ialah injection benralizumab. Ini betul-betul ubat biologi yang terakhir untuk saya lah. Andai kata benralizumab ini tidak berkesan atau tidak sesuai, adakah ada solution atau rawatan lain untuk saya lagi? Nurul Hidayah ni nampaknya ini adalah asma kategori 5 ya. Memang asma yang serius ya, yang memerlukan biologics ataupun ubat tambahan ya. Jadi biologics ini adalah antara ubat yang terbaru di pasaran untuk merawat pesakit asma kategori 5. Bererti asma yang rumit ya, yang tidak boleh selesai dengan inhaler yang biasa ya. Jadi nampaknya biologic yang pertama iaitu omalizumab sudah tidak berkesan dan kemudian next step is benralizumab. Sebenarnya kalau kita lihat guideline ataupun kita melihat rawatan yang terkandung di dalam panduan kita ya. Selain daripada biologics, kita juga ada option contohnya bronkotermoplasti ya, di mana kita boleh menggunakan kaedah rawatan terapi dari segi termoplasti, bererti menggunakan suhu di mana kita masukkan bronkoskopi adalah satu prosedur di mana kita masukkan satu tiub getah, di hujungnya ada kamera ya, kita masuk ke hidung terus ketekak ke paru-paru ya. Kemudian kita boleh masukkan device yang boleh memberikan tenaga energi haba di dalam saluran pernafasan yang sensitif tadi. Kemudian energi haba tadi boleh membantu menstabilkan saluran pernafasan yang ada radang tadi. Ya, jadi ini mungkin adalah antara pilihan yang boleh kita cuba usahakan. Namun begitu di Malaysia ini hanya dilakukan di Hospital Serdang sahaja setakat ini yang saya faham. Mungkin di Sarawak pun ada juga ya. Yang saya tahu di Semenanjung hanya di Hospital Serdang ya.
mereka melakukan rawatan bronkotomoplastik ini ya. Namun begitu terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi sama ada pesakit ini sesuai ataupun tidak untuk melakukan rawatan bronkotomoplastik ini, kerana ianya ada juga komplikasi ataupun side effect yang perlu kita perhatikan ya, dan tidak semua pesakit sesuai untuk menjalani rawatan ini. Jadi perlukan perbincangan yang lebih lanjut ya, assessment yang lebih detail ya, sama ada sesuai ataupun tidak ya. Tapi ini adalah antara option ataupun rawatan pilihan yang mungkin boleh di consider ya untuk membantu pesakit-pesakit asma tahap 5 ini tadi. Oh, ini ilmu baru untuk saya juga sebenarnya. Saya pun baru dengar pasal ni. Maksudnya buat masa ni di Semenanjung hanya berada di hospital sedang ya doktor? Betul, ya betul. Dan dia memerlukan about 2 weekly session lah, macam setiap minggu mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap 3 minggu mungkin perlu buat satu, sebab sekali buat prosedur tu dia hanya boleh buat untuk satu saluran pernafasan, sedangkan kita ada banyak saluran pernafasan yang mungkin terjejas ya. Jadi untuk mungkin first 3 weeks tu kita buat satu, lepas tu mungkin another session buat lagi satu saluran ya, dan prosedur juga memakan kos beberapa puluh ribu jugalah ya. Jadi it's a bit costly dan perlukan penilaian teliti, berbincanglah dengan doktor pakar paru-paru anda ya, sama ada anda sesuai untuk menjalani prosedur ini ataupun tidak. Okey. Semoga jawapan daripada Dr. Yakin menjawab Puteri Nurul Hidayah ya. Okey, kita seterusnya ada soalan daripada Fahmi. Doktor, adakah berat badan juga memainkan peranan terkena serangan asma? Tadi ada saya cakap sikit tapi mungkin Dr. Yakin boleh tambah sikit. Okey, soalan yang bagus ya Encik Fahmi tadi. Apa tu, memang obesity boleh menyebabkan asma, serangan asma tidak terkawal dengan baik ya. Saya ada banyak pesakit-pesakit yang mana setelah menurunkan berat badan, asmanya terkawal dengan lebih baik ya. Jadi sebenarnya antara kaedah-kaedah untuk mengawal asma ialah mengurangkan berat badan ya. Jadi cuba berbincang dengan pakar pemakanan ya, dari segi diet ya, cuba optimize untuk cuba kurangkan berat badan, pengawalan kalori ya, senaman dan sebagainya untuk membantu mengurangkan berat badan ya. Memang kajian menunjukkan sekiranya anda mengurangkan berat badan, asma anda akan terkawal dengan lebih baik. Okay, mungkin saya boleh tambah sikit untuk obesiti sebenarnya klinik kesihatan juga menawarkan perkhidmatan untuk obesiti. So encik-encik ataupun siapa yang ada obesiti punya masalah dan berniat untuk turunkan berat badan, boleh datang ke klinik kesihatan, kita akan cuba bantu. Tadi ada soalan sebelum ni kan yang saya tak sempat baca. Mungkin saya nampak dia macam cakap pasal hidung dia sensitif, senang bersin. Saya rasa dia merujuk kepada, ada anak Dr. Yakin, merujuk kepada simptom allergic rhinitis. Mungkin Dr. Yakin boleh cerita sikit hubung kait simptom yang dipanggil ni. Saya allergic habuk, hidung akan tersumbat, muka gatal, saluran pernafasan jadi sempit. Adakah ini tanda asma atau sekadar resdung? Mungkin Dr. Yakin boleh jawab soalan ni. Okey, ini adalah satu soalan yang menarik ya. Memang ramai orang yang bertanya kepada saya, ada kaitan ke asma dengan resdung ni kan? Memang sangat-sangat berkait rapat ya. Jadi sebab itulah bila pesakit asma datang, kita akan tanya sejarah ya. Sejarah keluarga ya. Sejarah-sejarah penyakit yang lain ya. Kalau ada asma je kita tanya, mak ayah kamu ada asma tak? Adik-beradik ada tak yang ada asma? Kalau tak ada asma, ada tak yang ada alahan ya? Ada tak yang ada alergik makan apa-apa ke? Ataupun ada tak yang ada resdung ke? Ada tak yang ada eczema ke ya? Jadi kerana apabila seseorang itu mempunyai masalah asma, ia bermaksud saluran pernafasannya sangat sensitif ya. Dan apabila seseorang itu mempunyai saluran pernafasan yang sensitif ya, kebiasaannya mereka juga ada masalah organ-organ lain ataupun badan yang sensitif ataupun kita panggil atopic condition ya. Jadi selain daripada mempunyai saluran pernafasan yang sensitif menyebabkan mempunyai simptom asma ya, seseorang pesakit asma juga boleh mempunyai kulit yang sensitif ya, di mana mereka juga boleh ada eczema ya, dan mereka juga boleh ada hidung yang sensitif di mana mereka ada rhinitis, sinusitis ataupun resdung, dan mereka boleh juga ada perut yang sensitif di mana mereka ada gastritis, reflux esophagitis ya, saluran pencernaan yang sensitif, dan mereka juga boleh ada mata yang sensitif ataupun konjungtivitis ya, dan mereka juga boleh ada telinga yang sensitif, otitis ya. Jadi memang pesakit asma ini mereka adalah mempunyai satu condition yang kita panggil atopic condition di mana badan mereka sangat sensitif ya. Cumanya mungkin manifestasi paru-paru lebih prominent, lebih cenderung ya, di mana mereka ada masalah seperti susah nafas ya, batuk berdehik,
bunyi berdehit ya, rada ketat ya. Namun begitu mereka juga boleh ada resdung, mereka juga boleh ada eczema ya. Jadi sebenarnya untuk kita mengawal asma ini, kita juga perlu mengawal simptom-simptom seperti yang lain ya. Contohnya kita perlu memastikan rhinitisnya terkawal dengan baik ya, eczemanya terkawal dengan baik ya. Kerana sekiranya kita hanya addresskan isu asma itu sahaja, sebenarnya kita hanya mengawal asma tapi kita tak kawal yang lain, asmanya tetap akan tidak terkawal kerana asma ini adalah satu pesakit yang saling kaitan dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi dengan mengawal asma ya, kita juga perlu mengawal resdung. Kerana kalau kita kawal asma aja tak kawal resdung, asmanya akan jadi tak terkawal. Jadi untuk kawal asma kita perlu kawal resdung, perlu kawal eczema, perlu kawal konjonktivitis, perlu kawal reflux esophagitis, perlu kawal gastritis tadi. Jadi kita perlu kawal semua aspek tadi. Ceritanya dia berkait rapat lah. Jadi untuk memastikan asma itu kontrol, semuanya kena kontrol sekali. So basically sebelum saya akhiri, saya just nak cakap pada penonton yang mendengar, boleh pergi ke www.asmamalaysia.org. So basically asma, ASTHMA, malaysia.org. So kat situ ada beberapa test untuk kita tengok mengenai asma lah. Kesimpulan akhir yang mungkin saya boleh rumuskan di sini, ada 3 perkara. Saya nak pendengar at least, kalau tak dapat semua, at least 3 perkara ni. Don't self-diagnose, jangan diagnose masalah kesihatan sendiri. Untuk asma khususnya, berjumpa dengan doktor untuk diagnosis. Nombor 2, don't self-treat, jangan beli ubat sendiri, jangan pergi beli inhaler biru sendiri. Pastikan berjumpa dengan doktor dan dapatkan perawatan yang betul pada kawalan asma anda yang betul. Dan ketiga, tolong disiplin dengan rawatan dan temujanji anda. Akhir kata, ada apa-apa lagi Dr. Yaqin nak cakap sebelum saya akhiri kita punya topik hari ini? Setakat ni tak ada. Tak ada. Okay.